Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim, alimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim, khallikna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma alimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik kullun min indillah. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Di mana saja pun kamu berada wahai manusia, ataupun kamu berada di mana saja tempat kamu akan bertemu dengan kematian. Walaupun kamu dalam keadaan dibentengi dengan benteng-benteng yang kukuh. Dan seringkali sahaja mereka itu di kalangan orang kafir itu, mereka menyebut bahawa kalau sekiranya diberi nikmat dalam hidup mereka, katanya mereka semua itu datang daripada mereka. Tapi kalau sekiranya setiap kali mana mereka dapat nikmat ataupun mereka kena diuji dengan ujian kesusahan dan kepayahan, mereka akan sebut bahawa itu sebab datangnya kamu wahai Muhammad. Jawab pada mereka wahai Muhammad, kullun min indillah. Semua yang berlaku di atas dunia ini semuanya datang daripada Allah. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Dan sesungguhnya mereka ini membiarkan mereka tidak memahami setiap ayat-ayat Allah apa yang disebutkan pada mereka. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan pimpinan-pimpinan masyarakat, pengurusi dan ahliatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat sekalian, dan juga para alim ulama yang turut serta pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita pada Allah, kerana kita diberi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu ini, dengan tujuan untuk kita menambahkan sedikit bekalan perjalanan hidup kita yang kita pasti kita tidak akan kekal untuk di dunia ini. Menjadi kewajipan dalam hidup kita supaya kita ni berbekal. Allah pesan banyak kali dalam Al-Quran, dan tiap-tiap kali mana hari Jumaat sentiasa dipesan pada kita, watazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa, kerana sebaik-baik bekalan dalam hidup ini apabila kamu boleh berbekal pada diri kamu dengan takwa pada Allah. Para hadirin sekalian, kenapa kita kena berbekal? Jawabnya kerana hidup kita ni tak kekal. Oleh kerana kita tak kekal, maka kita kena pastikan kita pergi kepada satu tempat yang boleh kekal. Yang boleh kekal dalam hidup kita ni Allah sebut, walil akhiratu khairan wa abqa. Hidup yang lebih baik dan kekal pada diri kamu yang disebut dengan akhirat. Tuan-tuan pun tahu bahawa apabila kita sebut bahawa kita dihidup, maka tak ada orang yang hidup dia boleh dalam keadaan hidup sampai bila-bila. Allah jadikan pada kita ni bila kita hidup, kita kena merasai kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang menyawa dia kena rasa juga kematian. Mati ni maknanya satu benda yang akan pasti berlaku dalam hidup.
Cuma bagaimana kita nak suruh kita ni mati dalam keadaan yang terbaik, bukan kita dimatikan dalam keadaan yang terburuk ataupun buruk. Yang ni kita boleh dapati dalam Al-Quran. Allah cerita pada kita ramai manusia yang mati dalam keadaan dia tak bersedia untuk menghadap depan Allah. Ramai di kalangan kita yang mati, bukan Al-Quran sajalah, kadang-kadang kita sendiri pun dalam hidup kita ini, kita sering kali di kalangan kita terkejut dengan kematian seseorang. Kita terkejut kan, kadang-kadang kita tanya nama kawan kita, mana orang yang ni? Dia dijawab, orang ni fulan bin fulan dah meninggal dunia. Kita tanya meninggal dunia, kita terkejut, usia yang baru meninggal dunia. Hari ni kita dengar orang yang mengaku jadi Tuhan meninggal dunia. Tempat kita kan, di Kuantan, orang yang mengaku jadi Tuhan tiba-tiba meninggal dunia juga yang mengaku jadi Tuhan. Sepatutnya yang mengaku jadi Tuhan ni tak matilah, patutnya begitu. Tapi tiba-tiba hidup ni tiba-tiba mati juga. Kita dengar raja-raja yang mati, kita dengar bagaimana agung yang mati, kita dengar orang kaya yang mati, kita dengar selebriti yang mati. Mati ni bukan mati berakhir perjalanan hidup, tidak. Orang mukmin diajar supaya ambillah dengan kematian itu menjadi peringatan. Kafa bil mauti wa'izan, Rasulullah sebut, memadailah kamu tiap kali mana kamu orang sebut tentang mati, kamu jadi peringatan untuk diri kamu. Kamu jadikan pengajaran dalam hidup kamu. Kenapa kita kena ingat pada mati ni sampai nak suruh kita ambil pengajaran pada kita ni? Kerana ramai di kalangan kita yang mati dalam keadaan mereka tak bersedia untuk menghadap depan Allah. Tak bersedia menghadap depan Allah ini satu benda yang paling bahaya dalam hidup. Kebetulan pula di antara perkara yang Allah sembunyikan dalam hidup kita ini, salah satunya Allah sembunyikan mati. Mati ini Allah sembunyikan tarikh, sebagaimana Allah sembunyikan rezeki. Rezeki Allah sembunyikan rezeki. Allah sembunyikan beberapa perkara yang lain. Soal jodoh dalam hidup pun Allah sembunyi. Kemudian Allah sembunyikan yang namakan dengan salah satunya bila nak berlakunya kiamat, Allah sembunyi. Ada 2-3 benda yang alim ulama sebut yang kita kena faham dalam hidup kita ni, Allah sengaja sembunyi. Kenapa Allah sembunyi ni? Nak suruh kita bersiap sedia. Rezeki Allah sembunyikan. Banyak mana Allah sembunyikan rezeki kita. Banyak mana yang kita dapat, sehingga kan Allah suruh jangan kamu terkejar-kejar rezeki ni sampai kamu terlupa terhadap pemberi rezeki. Bila Allah jadikan demikian pada kita. Sama juga dengan yang kedua, Allah sembunyi dalam hidup kita soal jodoh dan pertemuan. Jodoh hidup kita ni Allah sembunyi. Berapa ramai di kalangan kita tak jangka jodoh dengan seseorang, orang yang kita tak jangka dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tak suka dengan orang ni, tahu-tahu jadi suami kita dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tak suka dengan orang ni, tahu-tahu Allah jadikan jodoh dia dengan kita pula. Maknanya dalam hidup kita ni Allah sembunyi soal jodoh. Tapi berapa lama jodoh kamu pun Allah sembunyi juga. Allah sembunyi berapa lama kamu bertahan. Ramai mana orang kahwin, artis-artis yang kahwin, selebriti yang kahwin. Kahwin tu wedding of year, tak sampai setahun 2 tahun bercerai of year juga dia. Menandakan apa dia? Allah sembunyi. Ada benda yang Allah sembunyi dalam hidup. Sembunyi dalam hidup. Benda yang Allah sembunyi apa dia lagi? Yang disebut dengan, yang dinamakan dengan mati. Mati ni Allah sembunyi. Bila, ketika mana, siapa dulu, siapa kemudian, Allah sengaja sembunyi. Kenapa Allah sengaja sembunyi? Nak suruh kita isti'dad ila yaumil mi'ad. Sentiasa kita bersiap untuk saat kita diketemukan di hadapan Allah. Hidup kita ni sentiasa kena siap. Bersiap. Sejak bila kena bersiap? Sejak daripada kita mula lahir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sepotong hadis Rasulullah, bila mula kamu lahir di atas dunia, kamu mula-mula kamu keluar di atas dunia, Allah mula jadikan pada dalam hidup kamu ada 99 perangkap kematian. Perangkap untuk dimatikan oleh Allah. Allah siapkan 99 perangkap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Bila sampai yang ke-99, kamu tak boleh lari dah, kata Rasulullah. Sampai yang ke-99, kamu kena berjumpa juga dengan kematian.
Rasulullah kata, kalau kita pandang dalam hidup kita ni, berapa kali dah kita ni nak dimatikan oleh Allah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan menung seorang-seorang, berapa kali dah kita jatuh pokok, hampir mati. Tapi alhamdulillah Allah panjang umur kita. Dalam hidup kita ni, berapa kali dah kita demam kena demam lagi. Kali yang kedua, kali yang ketiga, alhamdulillah Allah panjang umur kita. Berapa kali dah dalam hidup kita ni Allah jadikan kita ni hampir mati. Jatuh pokok, lemas sungai, kemudian apa dia nak kena langgar pada kenderaan. Rasulullah kata, tu semua tu perangkap-perangkap untuk kematian kami. Cuma kamu sedar tak sedar je. Sampai perangkap yang ke-99, kamu tak boleh lagi dah. Yang ke-99 ni perangkap apa dia? Rasulullah sebut, waktu mana kamu dah mula jadi tua. Bila kamu tua, kamu jangan ingat kamu akan berjumpa lagi dengan saat yang disebut kamu kembali balik muda dalam hidup kamu. Tak, Allah tak jadi dah. Bila kamu start daripada sampai usia kamu 40 tahun, kamu dah mula menjejaki usia tua. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan banyak kali, bila kamu dah sampai usia 40 tahun, kamu bersiaplah. Ada setengah ulama disebut usia 50 tahun, bersiaplah. Dalam setengah ulama sebut demikian. Kerana masa kita hidup atas dunia ni, Allah bahagi-bahagikan saja. Bahagi-bahagikan masa kamu. Masa yang terawal dinamakan dengan bayi. Bayi ni sekejap. Di antara mula kamu lahir sampai pada kamu 2 tahun, kamu dianggap bayi. Lepas pada kamu 2 tahun, kamu akan masuki fasa yang kedua dalam hidup. Fasa yang kedua, kamu menjadi kanak-kanak. Kanak-kanak ni di antara usia 2 tahun sampai pada usia yang disebut dengan 9 tahun. Ni masa kanak-kanak dalam kaedah beragama. Yang kita kena faham, masa ni Allah tak tulis dosa. Kamu hidup bagaimana, kamu buat apa dia, Allah tak tulis dosa. Tapi sampai masuk fasa yang ketiga, kamu dah mula bertanggungjawab dalam hidup kamu. Fasa apa dia? Kamu menjadi remaja. Kamu mula menjadi remaja dalam hidup. Remaja ni bermula bila? Bermula daripada 9 tahun sampai pada usia 20 tahun. Masa ni kamu dianggap kamu mula menanggung taklif, tanggungjawab dalam hidup. Masa remaja ni sekejap je. Masa ni masa yang penuh kebingungan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, walaupun hadis ni hadis yang dhaif, tapi dipanggil fadail a'mal. Rasulullah sebut, asy-syababu syu'batun minal junun. Remaja satu juzuk daripada juzuk-juzuk kegilaan. Masa remaja ni masa kita kepeningan perjalanan hidup kita. Satu juzuk daripada juzuk-juzuk yang Rasulullah kata kegilaan. Zaman remaja-remaja ni, zaman kita remaja, zaman kita bingung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, jagang orang yang zaman remaja, Allah luruskan agama dia, jagang. Sabwatu imani. Rasulullah sebut, kalau kamu di antara kamu tengok remaja yang boleh berulang alik ke masjid selama 5 kali sehari, dia boleh menjaga masjid 5 kali sehari, menandakan itu di antara ahli syurga Allah yang sedang berjalan di atas muka bumi. Tak ramai saat remaja. Saat remaja ni saat yang kita bingung, dan kadang-kadang kita jadi dalam keadaan kegilaan dalam kehidupan. Tuan-tuan nak tahu kita bingung tak bingung? Cuba tengok gambar kita muda-muda dulu. Tengok je gambar kita remaja-remaja dahulu, mesti geleng kepala terus. Muka siapa lah macam ni kita sebut. Kenapa lah pakai baju macam ni? Kenapa lah rambut macam ni? Zaman kegilaan dipanggil. Zaman kebingungan dalam kehidupan. Kita boleh melompat di antara dahan ke dahan. Kita boleh memanjat pokok tu di antara dahan ke dahan, tak jadi masalah kita ni. Kita boleh berlari laju di atas batas padi. Kita boleh dalam keadaan kita boleh buat kerja gila-gila saat remaja. Saat remaja ni saat yang kebingungan. Nak datang masjid, jagang boleh datang masjid. Zaman penuh kegilaan. Cuba tengok remaja-remaja lah, rambut dia bertocang naik ke atas. Remaja-remaja belandak macam duri landak. Saat mana remaja kan? Kemudian tengok dia cakap, yo dia bercakap. Gila-gila kan dia cara bercakap remaja. Saat mana dia sedang membesar, dia dalam keadaan kebingungan. Dia pula baju dia gila-gila, seluar dia gila-gila, baca pula majalah gila-gila. Senang kita ni nak sebutnya zaman remaja. Zaman yang Allah jadikan masa tu, masa yang kita ni dalam keadaan kebingungan. Tengok remaja-remaja naik motor, meniaga di atas motor, kepala ke bawah, kaki ke atas. Kalau orang gila memandang orang gila pun geleng kepala. Aku gila dah, ada lagi gila pada aku. Nak sebutnya zaman remaja. Sekejap
sekejap je. Lepas zaman remaja, Allah masukkan kita fasa yang seterusnya. Fasa apa dia? Meniti usia kedewasaan dalam kehidupan. Allah jadikan kita mula dewasa. Dewasa dengan perkahwinan. Di usia 20 tahun, 20-an, kita masuk di usia yang dewasa dalam hidup. Dalam keadaan kita dewasa dalam hidup, Allah paksa kita ni seronok. Dewasa ni di antara bila ulama kata, masuk sekejap je kamu dewasa, 20 tahun sampai usia kamu 40 tahun. Bila sampai usia 40 tahun, berakhir usia dewasa dalam hidup. Kamu sudah masuki fasa yang terakhir dalam perjalanan hidup kamu yang disebut dengan kematian. Usia tua dalam hidup kamu. Dewasa ni didewasa dengan pekerjaan. Kita mula kerja, kita mula mengejar dunia, kita mula dapat rumah tangga, kita di saat sebegini. Tetapi berakhir di saat dewasa ini tak, Allah masukkan kita di fasa yang seterusnya, fasa yang terakhir. Rasulullah kata kamu masuk usia tua dan kamu tak boleh lagi perangkap yang disebut dengan perangkap tua dalam hidup seseorang. Ada orang sampai masa ini, ada orang yang tak sampai. Allah tak jadikan sampai masa dia saat begini. Bila kita sampai usia tua, berakhirkah perjalanan hidup? Tak. Perjalanan hidup kita ni, Allah mula masuki fasa yang seterusnya perjalanan hidup kita. Kemana perlu kita lalui dalam hidup? Kita akan sampai pada saat yang dimatikan oleh Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang menyawa, dia kena merasai kematian. Bila sampai masa ni, tak kira kamu raja ke, kamu kena mati. Kamu yang berhormat ke, kamu kena mati. Kamu ustaz ke, kamu kena mati. Namakan kamu siapa, namakan kedudukan kamu apa, jawatan kamu besar mana, harta benda kamu banyak mana, kamu kena jumpa dengan kematian. Mati ni berakhir ke hidup? Tak. Masa mati di antara satu saat lepas pada masa yang disebut dengan sakarat. Mati ni dia kena melalui sakarat. Semua orang yang nak mati, dia kena melalui saat yang dinamakan dengan sakaratul maut. Sakaratul maut ni semua kena ke? Ya, kena. Yang ni yang kita kena faham dalam hidup kita. Bila kita sampai pada yang disebut dengan mati, sakarat ni maksudnya apa dia? Allah ubah masa. Allah mula ubah masa kita daripada masa dunia kepada masa yang kita nak masuk masa yang akhirat dalam hidup kita. Kita mula di antara saat orang nak tikam kita, na'udzubillah min zalik. Masa yang orang nak tikam jasad kita dengan pisau tu masuk tu badan kita, misal contoh yang berlaku demikian, maka di saat itu berlaku sakarat. Allah ubah masa menjadi masa yang panjang yang kamu kena lalui. Dan Rasulullah kata, doalah pada Allah, masa itu masa yang paling penting dalam hidup kamu, kerana itulah yang menentukan kamu sama ada kamu akan masuk dalam syurga ataupun kamu masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah baca doa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolong bantulah saya ya Allah di saat mana saya berhadapan dengan sakaratul maut. Rasulullah sebut dalam hadis yang lain, Rasulullah kata, inna sakaratun azim. Sakarat ni satu benda yang menggemparkan dalam hidup kami. Sakarat ni satu benda yang mengejutkan pada kami. Apa yang tak terkejut? Apa yang tak terkejut? Di antara masa kita nak tinggal dunia dengan kita nak pergi ke akhirat, masa ni kita terkejut. Bila datang malaikat Israel nak cabut nyawa kita. Saat mana malaikat Israel mula berdiri di hadapan muka kita, tak kira siapa, malaikat Israel berdiri saja, malaikat Israel bagi tahu, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut saja keluar. Kita tengah bawa kereta, na'udzubillah min dzalik, ataupun kita tengah apa dia, kita tengah membaca, ataupun kita tengah makan, kita tengah apa saja, tak dipedulikan di saat ini. Mulut kita sebut terus, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, jangan bagi mati lagi malaikat, kejap, nak sekejap malaikat nak buat apa dia? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Malaikat, aku nak bersedekah dan aku nak menjadi hamba Allah yang saleh. Kalaulah dia tidak mukmin, na'udzubillah min dzalik,
orang Islam tapi dia tak yakin dengan akhirat Allah. Ada ke dalam hidup dia? Ada. Orang ni ramai di kalangan kita yang telah melempuhnya. Mulut dia sebut pada mereka tangguh kejap, tangguh sekejap malaikat. Waktu tu dia sudah berada di saat yang dinamakan dengan sakarat. Masanya berubah. Mula percakapan dia hanyalah di saat mana dia berada di saat yang sedemikian rupa. Allah jadikan masa yang paling genting, sehingga kan Rasulullah kata, berapa ramai orang yang beramal amalan salih. Innal abda la ya'malu amalu ahlul jannah. Ada orang yang beramal dengan amalan ahli syurga. Sewaktu mana dia hidup dekat-dekat dengan sakarat, fayasbiqu alaihi alkitab, berubah amalan dia menjadi ahli yang disebut dengan ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Mati dia dalam keadaan yang tak beriman pada Allah. Ada orang yang hidup dengan keadaan amalan dia, innal abda la ya'malu amalu ahli nar. Ada seorang tersebut dia beramal dengan amalan-amalan ahli neraka, bila dekat dengan mati dia ubah perangai dia. Sakarat dia tersebut ubah perangai dia. Mulut dia tak berhenti-berhenti sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu mulut dia sebut tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Dia sebut, mulut dia sebut Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ulang dan ulang mulut dia ni sebut. Bila dia sebut saja dia tahu, mati aku ya Allah, mati aku ya Allah. Bila mati sebut, dia mula berubah pada diri dia, berbaik sangka pada saat demikian untuk nak menghadap depan Allah. Mulut dia tak berhenti. Rasulullah kata mulut dia ni sentiasa sebut, bibir dia tersebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhir dia mati, lalu dia termasuk di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni benda yang besar. Lepas pada tersebut, roh kita dimula ditarik. Start daripada mula masuk saja, roh ni mula ditarik saja. Ditarik ni dia mula daripada hujung kaki dahulu. Kalau kita belajar dalam kitab, cerita mengenai kematian ini berlaku bila? Berlaku pada kita mula rasa sejuk di hujung kaki. Start daripada hujung kaki, mula ditarik roh kita. Tarik roh tiap-tiap di kalangan kita, tak kira kamu siapa, kamu kejawatan apa, yang pentingnya kamu kena mati sekarang. Bila sebut mati saja, tarik roh, malaikat mula masuk. Rasulullah cerita, masuk kumpulan yang pertama ni, masuk terus ke hujung kaki kita. Sampai di hujung kaki, dia mula tarik. Tarik ni, roh orang mukmin, dia akan mula berkumpul di hujung kaki. Rasulullah kata, macam minyak yang tak bercampur dengan air, kata Rasulullah. Minyak yang tak bercampur dengan air. Begitulah, dikumpulkan di hujung kaki. Tarik, dipanggil, diseru. Bila diseru saja, datang dekat je. Lalu tarik tersebut. Imam Ghazali kata, bagaimana saat itu bila ditanya pada Imam Ghazali, Imam Ghazali kata, tak boleh nak bayang sakit. Tak boleh nak bayang sakit. Kalau kamu tanya pedih ke saat itu, aku tak terkata nak sebut pedih. Imam Ghazali kata, Imam Ghazali sebut dalam kitab dia, gambarkan tentang sakitnya saat itu. Bila tarik itu, kita rasa semua tempat, tak ada tempat yang tak rasa sakit. Sekarang kalau kita pegang, kita tampar muka sebelah kanan, kita tampar muka kita sebelah kanan ni, kita rasa sakit sebelah kanan ni. Tapi bila kematian berlaku, dia sakit tu macam habis tubuh badan, tak ada tempat yang tak rasa sakit. Kat mana kamu rasa? Telinga kamu rasa kamu sakit, kamu rasa rambut kamu rasa sakit, rambut ni sakit. Sakit macam mana? Imam Ghazali kata, sakit tak sakitnya bagaikan kamu direntak seluruh ubun-ubun, tempat-tempat yang adanya tempat-tempat yang berbulu, yang mana ada tumbuh rambut. Di mana tempat kamu ada tumbuh rambut, macam ditarik rambut kamu ini sendiri. Ditarik. Sakit. Bila tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, sakit macam mana kematian itu ya Rasulullah? Rasulullah kata, sakit bagaikan kamu dicampak ke pohon yang berduri, penuh dengan duri, kemudian direntak turun ke bawah. Nanti tanya lagi pada Rasulullah dalam riwayat yang lain, macam mana sakitnya kematian itu ya Rasulullah? Rasulullah kata, bagaikan kulit kamu yang disiat. Kulit yang disiat, bila siap je kulit kamu, tarik kulit kamu, ditarik di atas kapas-kapas yang basah. Lepas pada siap tu, ditarik di atas kapas yang basah. Kemudian lepas itu
ditarik pula di atas bara-bara api yang panas. Bunyi, sarah bunyi. Sakit. Imam Ghazali kata, bila kita baca dalam kitab, sakit ni sampai tak ada suara yang boleh kata sakit. Tak ada suara. Kan kita kan biasa, kalau kita pukul orang ataupun pukul, na'udzubillah min dzalik, kita tengok orang kena dera. Bila dia kena dera tu, dia sebat sakit dia ni tak ada suara, sampai tak dengar lagi. Anak-anak yang didera tu, bila dia kena sepak, dia mula-mula tu mulut dia boleh sebut sakit. Itu ada kekuatan lagi. Tapi bila tak ada kekuatan, bila sampai tak ada kekuatan, tak ada suara keluar. Tak ada suara keluar. Macam saya ni sebut, bila saya sebut kuat lagi daripada suara yang ada sekarang ni, habis suara, tak ada suara keluar. Dia bunyi sing bunyi suara kita ni suara. Cuba kita bayangkan bila sakit tadi, Imam Ghazali kata tarik tu sakit ni tak ada suara. Lidah kamu ni mengisuk masuk ke dalam, lidah tu mengisuk masuk ke dalam. Imam Ghazali kata kulit kamu ni berubah menjadi warna coklat, bagaikan kamu dalam keadaan, bagaikan kamu tengok tanah liat, kamu tengok bela kosong kamu, tak boleh nak sebut apa dah. Dalam keadaan yang gigi kamu sakit, tu badan kamu sakit, sampai peringkat sakitnya saat ini, bila tarik sampai ke lutut, kita rasa ngilu tu tak terkata, tak ada mulut yang boleh sebut lagi, tak ada benda yang boleh gambarkan lagi, tak dengar dah dunia ni. Orang cakap apa pun tak dengar dah, kerana saat itu sedang berhadapan dengan sakaratul maut yang berlaku pada seorang. Tarik lagi, naik sampai ke pinggang. Bila tarik naik sampai ke pinggang, rasa sejuk di pusat. Sejuk di pusat ni mendadak turun ke bawah. Turun ke bawah ni, sejuk yang amat sangat, mendadak naik, zap, naik sampai ke atas. Bila naik sampai ke atas ni, dia berkumpul dekat halkum. Imam Ghazali kata waktu mana zap naik tu, buah zakar kamu tu katanya Imam Ghazali, meloncat naik sampai ke atas. Nak sebutnya sakitnya sampai perut, urat-urat perut ni dinaikkan lagi, sampai naik ke atas lagi. Bila sampai saja, naik saja demikian, tarik lagi, roh ni berkumpul di dada ni, Allah Subhanahu wa taala mula paksa orang yang beriman pada Allah, mula-mula dia sebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mereka sibuk cari, kat mana la ilaha illallah? Di ujung tangan, di ujung kaki, cari kat mana la ilaha illallah. Nak dapatkan la ilaha illallah, cari tak ada. Dalam satu riwayat kata cari kat kaki tak ada, cari dekat kepala tak ada, cari dekat bibir tak ada. Bila tak ada, tapi dia orang mukmin, macam mana nak suruh selamatkan dia? Mereka tepuk bau lagu, puk sekali bau lagu tu, gegak lidah dia, Allah. Dia sebut lidah dia Allah tu, mereka tarik terus, keluar roh daripada jasad dia, keluar daripada mata. Bila keluar daripada mata, roh ni keluar daripada mata tu terbeliak memandang. Rasulullah kata mula keluar daripada jasad seorang roh ini melalui mata seseorang itu. Bagi orang yang tak mukmin, bila tarik sampai saja di dada ni, bila tarik saja dia jadi lemah tersebut, dia bunyi macam benda yang patah, sekali tersebut dia sebut inni tubtulan, aku taubat sekarang ya Allah, aku taubat sekarang. Allah kata apa dia? Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtulan. Tak ada dah taubat untuk kamu, tak ada dah katanya Allah. Bila sampai Allah kata walaisatit taubah, tak dianggap taubat lagi, sampai di halqah ni Allah tanya kalla idza balagatit taraq wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saq bis-saq. Bila sampai saja di dada ni, roh sampai di dada, Allah tanya wa qila man raq, siapa yang boleh bomoh kamu, siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sekarang, bagi tahu pada aku. Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq, kita tahu tak ada dah, aku putus dah hubungan aku ni, tak ada apa dah. Wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saq bis-saq, masing-masing pandang kiri kanan, tak ada dah, mati dah kita ni. Bila mati berakhir ke hidup? Tak, roh ni keluar je, start keluar daripada jasad, barulah dianggap mati.
barulah dianggap mati. Baru kita melalui satu perjalanan yang disebut dengan kematian. Tadi baru sakarat, suasana sakarat. Bila roh keluar daripada mata saja, ulama kata baru mula mati. Mati di saat tersebut. Kita mati itu berakhir ke perjalanan. Tak. Mula di waktu ini, mula dalam keadaan yang mula kematian itu berlaku, masuk dalam satu bekas. Rasulullah sebut, masuk dalam satu bekas putih je. Kalau orang mukmin, bau wangi, semerbak bang. Semua makhluk tahu ni ahli syurga, ni ahli syurga ni. Kecuali dua makhluk je yang tak tahu. Siapa yang tak tahu? Jin dan juga manusia. Jin dan juga manusia je. Manakala kalau keluar tersebut warna hitam, bau busuk pula, mereka pula semua berjubah hitam yang menyambut roh keluar ni, yang sambut pula dalam bekas yang bau busuk, busuk sungguh, sampai seluruh makhluk ni bau busuk, kecuali dua makhluk je tak bau, jin dan juga manusia. Rasulullah sebut demikian. Mereka mula tutup bekas ini. Bila tutup saja, mulalah perjalanan kematian itu berlaku. Kita mula naik menghadap di langit yang pertama. Naik langit yang pertama, malaikat langit yang pertama tanya, roh siapakah ini? Malaikat langit yang pertama tanya, roh siapakah ini? Lalu dia jawab, roh fulan bin fulan. Orang mukmin bila sebut orang mukmin saja, malaikat penjaga langit yang pertama kata, beruntunglah dia, kerana dia dalam keadaan yang mati dalam keadaan hidup dalam keadaan saleh dan mati dalam keadaan saleh. Naik langit yang kedua, naik langit yang ketiga, sampai langit yang ketujuh, Allah sebut tentukan dia dalam syurga Illiyin. Bila terbuk saja dalam syurga Illiyin, roh ni mula turun berada di hujung kepala. Manakala roh orang yang dalam keadaan yang asi, yang buat maksiat ni, naik itu bau busuk dah bau busuk dah. Roh kita ni akan naik, diperjalankan naik menghadap di langit yang kedua, langit yang pertama, langit yang kedua, disumpah sana. Roh siapa orang ini? Dijawab, roh fulan bin fulan, celaka dan bangsa lah, hidup jahat, mampus pun jahat. Mereka ulang ni, hidup jahat, mampus pun jahat, tak ada nilai langsung kamu hidup. Sumpah sana sampai menghadap depan Allah. Allah sebut tentukan dia dalam neraka Sijjin. Na'udzubillah min dzalik. Bila sebut saja neraka Sijjin, turun roh ni, turun roh tiap di kalangan kita ni kat mana berada pada saat itu. Mula kita hidup di alam yang ketiga terus. Lepas Allah tentukan terus, mana kita masuk terus alam yang ketiga. Alam ketiga ni alam apa dia? Alam barzah. Kita mula nampak siapa yang datang nak sembahyangkan jenazah kita. Kita mula nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita mula rasa bila orang buka butang baju kita, kita sebut perlahan-lahan, sakit mati tadi belum habis lagi, kita sebut sakit mati tadi belum habis lagi, tolong saya. Bila dengar saja orang datang buat ucapan yang baik-baik, Allah terima kasihlah kamu berucap dengan benda yang baik. Bila datang seorang tu tengok pada dia seorang, dia sebut elok pun dia mati, kecewa terus. Kenapalah orang ni datang, kenapalah keadaan sebegini boleh terjadi pada diri aku saat sebegini. Dia akan kecewa. Untungnya saat ini, benda apa yang paling untung di saat sebegini? Kebanyakan ulama kata amalan yang paling untung saat sebegini ialah anak-anak yang soleh. Kalau ditanya pada saya, apa benda yang paling untung ustaz di saat sebegini? Tak dah kita telunjuk je dalam keadaan terbaring ni, benda apa yang paling kita nak pada anak yang soleh. Untuk apa anak yang soleh? Anak yang soleh jangan tinggalkan lagi bapa ataupun ibu yang sedang terbaring nak menghadap depan Allah ini. Jangan tinggal apa dia? Jangan tinggal duduk borak kat belakang, jangan anak-anak ni kalut dengan kerja lain, jangan. Duduk di saat ini, duduk dekat dengan ibu dan ayah. Buat apa dia? Baca doa, baca Quran, baca doa untuk pengakhiran perjalanan hidup. Sementara tak menunggu saat di mana dikebumikan jenazah ini, anak-anak soleh ni paling penting. Saya ulang di mana-mana pun, sampai peringkat dimandikan jenazah anak yang paling soleh. Anak yang soleh mandikan, tuan-tuan akan berbangga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dapat anak yang soleh di saat sebegitu, tuan-tuan paling bangga, kerana yang mandikan jenazah kita anak kita. Tak percaya cuba mati, tak percaya. Nak tengok bagaimana bangga tak bangganya kita. Di saat mana kita
dalam keadaan kita nak meninggal dunia ni, bila terbaring je, jasad kita ni menjadi amanah, menjadi satu benda yang paling penting. Kerana di jasad tu orang boleh kenal dah, orang ni ahli syurga ke orang ni ahli neraka. Di jasad ni kita boleh agak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila roh kamu nak keluar, di saat itu kamu boleh perasan dah, kamu ni ahli syurga ke ahli neraka. Perasan kat mana? Orang yang hidup ni perasan kat mana? Rasulullah kata berpeluh atas dahi. Di antara tandanya dia berpeluh atas dahi. Yang kedua, Rasulullah kata hidung dia tu kembang kempis. Bila nak menghadap depan Allah, malaikat tunjuk, "Nuh, cuba tengok tempat kamu. Tempat kamu dalam syurga. Tempat kamu dalam syurga tu Allah sediakan, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi mereka yang bertakwa pada Allah." Allah sebut dalam Quran, bila dekat nak meninggal dunia, malaikat ni turun dekat dengan diri kita. Mereka akan kata apa dia? "Alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Wahai hamba Allah, kamu jangan rasa takut ya. Roh nak keluar daripada jasad kamu ni, kamu jangan rasa takut. "Alla taqafu wa la tahzanu." Kamu jangan rasa duka cita dengan keadaan yang sedang berlaku ini. "Wa abshiru bil jannah." Kabar gembira pada kamu, tengok syurga ni. Syurga tempat kamu. Berubah wajah ni, kembang kempis hidung. Dalam hadis Rasulullah cerita, kadang-kadang mengalir mata tanda kegembiraan pada wajah dia kerana dia nampak tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang hidup dalam keadaan soleh pada dia. Beza dengan mayat ni. Mayat ni menjadi amanah. Bila kita meninggal dunia, bila na'udzubillah min zalik, keluar buih daripada mulut. Na'udzubillah min zalik. Di antara tanda-tanda ahli neraka Allah. Di antara tanda-tanda ahli neraka Allah, di mana berbuih di mulut ni. Bila berbuih di mulut dia, bukan sekadar berbuih, bahkan masam wajahnya. Kemudian tersembur najis yang banyak keluar daripada jasadnya. Allahu Akbar. Masa ni kita nak pada anak yang saleh. Anak kita tolong mandikan. Beruntung tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat anak-anak yang saleh. Saya ulang di mana-mana pun, tolong ramaikan anak. Dalam hidup kita ni, tolong ramaikan anak. Kita kata nak ramai macam mana Ustaz, dah tua-tua dah ni, baru nak ramai sekarang. Tak. Kita walaupun kita tak ada anak yang sunat, kita ada anak saudara. Anak saudara kena ada dalam hidup kita. Buat baiklah pada anak saudara kita, ajar pada anak saudara kita. Kalau pun kita tak boleh jaga anak saudara, kita kata Ustaz, anak saudara pun jauh-jauh juga, cari anak angkat tuan-tuan. Dalam Islam tak larang pun kita dapatkan anak angkat. Cari anak angkat, anak-anak yang menghafal Quran. Kita duduk dekat dengan kawasan menghafal Quran, cari kawasan menghafal Quran, bagi tahu pada mereka, saya nak tanggung anak-anak ni. Bila saya mati nanti, pastikan anak-anak ni datang untuk mandikan jenazah saya. Saya nak pelihara mereka, saya nak jaga mereka. Anak-anak dalam hidup kita, kalau tak ada anak juga, tak ada juga anak-anak angkat, tak ada. Kawasan kita ni tak ada, cari anak-anak susuan. Islam benarkan benda demikian. Maknanya ramaikan anak. Kenapa anak? Kerana anak aja dalam kitab sebut, di antara benda yang saat kita mati ni, yang paling penting anak yang saleh. Anak yang saleh yang datang duduk baca Quran, doa pada Allah, minta ya Allah, jadikanlah kubur arwah ayahku ni ya Allah, kubur ibu aku ni di antara taman-taman syurga ya Allah. Aku tak akan lepaskan dia ya Allah dengan doa-doa ya Allah, kecuali kamu jadikan dia di kalangan hamba kamu yang saleh ya Allah. Anak ni tolong baca doa. Yang lebih besar lagi bila memandikan jenazah kita. Bila mandikan jenazah, si pemandi jenazah ni orang yang mesti amanah. Tuan-tuan akan rasa seronok bila yang mandikan kita ialah anak-anak kita. Anak ulang banyak kali kan pengalaman anak cerita di mana-mana pun anak cerita pengalaman ini. Bila anak pergi, seorang hamba Allah meninggal dunia, dia sebut pada anak dia yang sulung datang, sambut anak dekat luar lagi, sambut salam ni. Waktu mana salam saja, dia kata, Ustaz, ayah dah pesan, arwah ayah dah pesan, kalau dia meninggal dunia, dia nak suruh anak-anak yang kendalikan semua. Anak kata, dia pesan apa? Dia nak suruh mandikan, dia suruh sembahyangkan, dia suruh kapankan semua anak-anak Ustaz. Anak kata, bagus. Dia kata, boleh tak Ustaz? Ustaz datang tengok je macam mana kami nak selesaikan pengurusan ayah kami ni ya Allah.
nak menyelesaikan pengurusan ayah kami ni ustaz. Anak kata elok jom. Dia kata ustaz jom kita mandikan jenazah ayah kami dahulu. Jadi ustaz pandang saja. Anak cerita dekat mana-mana pun. Bila kita masuk je, anak-anak ni saling hulur kaki, hulur silang kaki, riba je. Bila riba ni riba jenazah ayah ni, kemudian anak yang bongsu ambil air, ambil dia air jirus dia atas tubuh badan ayah dia. Bila jirus saja atas tubuh badan ayah dia, anak yang bongsu sebut, ya Allah, waktu mana kami kecil-kecil dahulu ya Allah, ayah kami sering kali memandikan kami dalam kegelapan malam ya Allah. Hari ini ya Allah, kami mula mandikan ayah kami ya Allah. Dalam kesejukan ini ya Allah, kamu gugurkanlah dosa ayah kami ya Allah dengan guguran air merenjis tubuh badan dia ini ya Allah. Abang ni mula sebut ya Allah, waktu mana kami kecil-kecil dahulu ya Allah, ayah kami ya Allah sering kali memeluk kami ya Allah. Kemudian ayah kami dukung kami untuk mandikan ya Allah. Dalam kesejukan pagi ya Allah, ayah kami mandikan kami peluk ayah kami ya Allah. Bila kami peluk saja ayah kami dalam basah itu, dia tersenyum ya Allah. Ayah kami senyum saja, mengusap kepala kami ya Allah, basah kainnya ya Allah. Ayah kami riap saja ya Allah. Hari ini ya Allah kami mulakan mandi ayah kami ya Allah. Kamu gugurkanlah dosa ayah kami ini ya Allah, sebagaimana kamu gugurkan air daripada tubuh badan dia ini ya Allah. Anak-anak ni sebut amin amin. Adik-adik beradik yang lain mula sebut. Masing-masing ada kenangan tersendiri, kenangan dengan arwah ayah. Saat mandi di sungai, masing-masing cerita macam mana dengan arwah ayah. Masing-masing sebut kenangan dengan arwah ayah sambil mandikan jenazah. Selesai saja mandi, ambil kain lap tubuh badan ayah. Sambil lap tu ya Allah, ayah kami ya Allah, peluk pula kami ya Allah. Dalam kesejukan pagi, ayah kami cium kami, ayah kami dukung kami ya Allah. Ayah kami dukung kami, bawa kami ya Allah, pakaikan pakaian untuk kami ya Allah. Hari ini ya Allah, kami mula lap tu badan ayah kami ini ya Allah. Keringkanlah dosa dia ya Allah, sebagaimana kami keringkan jasad dia ya Allah. Anak-anak ni baca doa. Anak tengok ya Allah, untungnya arwah ayah ni, arwah seorang bapa yang meninggal dunia. Bayangkan di saat itu kita yang terbagi, dengan anak-anak kita sekarang ni, dengan suasana kita sekarang. Siap saja, selesai saja, ambil kain, letak kain kapan, usung jenazah letak atas kain kapan. Bila letak saja dia atas kain kapan, nak balut tu sambil masing-masing sebut, ya Allah, waktu mana kami kecil dahulu ya Allah, ayah kami memakaikan pakaian untuk kami ya Allah. Hari ini ya Allah, kami pakaikan pakaian yang paling terindah untuk hidupnya ya Allah. Menghadap di hadapan kamu ya Allah, putihkanlah amalan ayah kami ya Allah, lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad dia ini ya Allah. Anak ni sebut dalam doa mereka ni, mereka sebut. Anak-anak yang lain sebut amin amin amin. Yang seorang tu sebut, ya Allah, ayah kami dahulu pakaikan pakaian untuk kami ya Allah. Kami buka pakaian ini, kami campak atas muka ayah kami. Ayah kami kejar kami ya Allah, kejar kami, dipeluknya kami. Kami ingat ke dia ingin memukul kami ya Allah, tapi ayah kami cium saja kami, memakaikan pakaian yang baru yang lain pula untuk kami ya Allah. Ini cerita kenangan dia dengan Allah. Sebut pada Allah, sebut saja cerita ya Allah, ampunkanlah dosa kami terhadap ayah kami dahulu ya Allah, membesar dalam kasih sayang ayah kami ya Allah. Hari ini kami mula hantar ayah kami pula ya Allah. Bila nak solat saja, nak solat jenazah tersebut, datang lagi abang bagi tahu pada ni, Ustaz tak payah jadi imam ya, biar saya jadi imam, boleh tak Ustaz? Anak kata bagus. Anak-anak lah yang paling bagus sekali jadi imam untuk ayah. Anak yang soleh kan. Anak sebut demikian, dia pun paling pada adik-adik. Adik-adik, ingat tak, dulu ayah kita kan membesar kita penuh dengan kasih sayang, berhutang keliling pinggang. Ayah kita sukar membesar kita. Hari ini kita pulangkan kembali ayah kita kepada Allah. Doakan ayah yang terbaik. Mari kita solat yang terbaik untuk ayah kita. Anak ni baca doa jadi imam. Selesai saja semayang takbir 4 rakaat, 4 takbir tadi. Bila takbir selesai saja 4 takbir ni, masing-masing terekam. Orang ramai ni tolong nak pegang, nak usung. Dia akan sebut, tuan-tuan jangan usung boleh. Tuan-tuan jangan, bagi peluang pada kami. Waktu mana kami kecil dahulu,
ayah kami sentiasa dukung kami keliling alam. Pergi ke mana pun ayah kami dukung kami. Hari ni kami nak dukung dia untuk kali terakhir, tuan-tuan. Orang ramai lepaskan, masing-masing datang pegang balik, pegang usungan tu. Bila pegang saja usungan, mula usung, angkat saja usung dengan adik-beradik ni, usung, sebut pada Allah, ya Allah, waktu mana kami diusung dan didukung oleh ayah kami dahulu, kami mengelupur di atasnya, ya Allah, kami kencing di atasnya, ya Allah, kami pukul muka ayah kami, ya Allah, kami, ya Allah. Bila sebut hari ini, ya Allah, ayah kami diam saja di atas dukungan ini, ya Allah, ampunkanlah dosa kami dengan ayah kami, ya Allah. Bawa ni daripada rumah sampai ke kuburan, tak naik, tak bawa naik kenderaan. Ada satu riwayat, anak sebut, ada satu riwayat, bila anak-anak dukung ni, anak-anak yang usung, masing-masing baca doa, masing-masing baca surah Al-Baqarah. Satu riwayat cerita, ada seorang hamba Allah yang meninggal dunia, anak-anak yang soleh baca surah Al-Baqarah sampai habis surah Al-Baqarah, baru sampai di kubur. Usung jenazah ayah sampai habis satu surah Al-Baqarah, 286 ayat, 286 ayat tu habis surah Al-Baqarah sampai ke kubur. Allahu Akbar. Usung. Bila ditanya kenapa kalian dukung, kenapa kalian usung, inilah bakti yang terakhir dalam hidup kami, bakti kami yang terakhir dalam hidup kami untuk ayah kami, untuk dibawa ke kuburan nanti. Kerana waktu mana kami kecil dahulu mereka dukung kami dan usung kami. Saat mana kita turun ke liang lahat, tuan-tuan, mula sampai di kuburan itu, kita nampak dah dalam kubur kita tu, belum lagi orang nak turun jenazah kita, kita nampak dah berdiri dua orang malaikat munkar dan nakir di hujung kaki kita. Nampaklah orang turun saja jenazah kita, bila disambut oleh anak kita sambut je jenazah kita ni, turun saja, hadapkan ke kiblat, buka saja muka, tengah buka muka ni berlaku dah himpitan kubur. Himpitan kubur, bukan azab kubur. Himpitan kubur, tuan-tuan. Himpitan kubur ni tak ada orang yang terlepas himpitan kubur. Cuma ringan ataupun berat, itu je. Himpitan kubur, bukan azab kubur. Rasulullah sebut, kalaulah ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang terlepas himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az pun tak lepas. Sa'ad bin Mu'az pun disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperlihatkan bagaimana Sa'ad bin Mu'az kena himpit. Sa'ad bin Mu'az ni sahabat yang paling kerap mulut dia bersyukur pada Allah. Mulut dia tak berhenti, alhamdulillah, jalan sikit alhamdulillah. Hidup dia ni sentiasa syukur. Di antara sebab kena himpitan kubur, kerana kurangnya syukur. Di antara sebab, banyak lagi sebab-sebab yang lain kena himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az bila turun saja, Rasulullah kata kena sekali, pum sekali tu menjadi halus selai rambut, kata Rasulullah. Dalam keadaan kena sekali je, pum sekali, halus. Allah, kata Rasulullah sekali bila dikebumikan jenazah dua orang anak perempuan Rasulullah, dua-dua dalam peristiwa yang berbeza-beza. Anak perempuan dia Zainab dan juga Ruqayyah, dua-dua dalam keadaan Rasulullah berubah wajah Rasulullah. Turun je jenazah tu, tengah turun jenazah tu, berubah wajah Rasulullah. Berubah wajah Rasulullah, nampak bagaimana muramnya wajah Rasulullah. Rasulullah angkat je kepala, Rasulullah ambil tanah, Rasulullah ambil pasir-pasir tu, Rasulullah genggam. Sambil Rasulullah genggam, Rasulullah sebut, minha khalaqnakum, daripada tanah kamu dijadikan oleh Allah. Rasulullah hembus. Rasulullah letak di bawah pipi anak perempuan Rasulullah. Ambil lagi tanah, Rasulullah bergegas ambil tanah lagi, genggam lagi. Rasulullah sebut, wa fiha nu'idukum, pada tanah kamu dikembalikan. Rasulullah ambil tu, Rasulullah letak di antara tangan kanan, tangan kiri, tangan ni Rasulullah letak tanah di situ lagi. Kemudian Rasulullah ambil lagi tanah, Rasulullah genggam lagi, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, daripada tanah kamu akan dibangkitkan kembali. Bila sebut saja begitu, Rasulullah SAW letak di hujung kaki. Dua-dua peristiwa tersebut terjadi. Lalu Rasulullah naik atas kubur, kemudian turunkan tanah. Lalu sahabat-sahabat tanya Rasulullah, kenapa Rasulullah? Kenapa dengan kamu Rasulullah? Dua kali dah kami perhati Rasulullah, dua kali dah dalam hidup kami perhati, bila kamu kebumikan jenazah anak perempuan kamu, berubah wajah kamu Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut,
Sahabat-sahabat, kata Rasulullah, sahabat-sahabat, aku diperlihatkan anak perempuan aku kena himpitan kubur, katanya Rasulullah. Aku tak sampai hati tengok anak perempuan aku kena himpitan kubur, Rasulullah sebut. Aku tak sampai hati tengok bertakwalah pada Allah, katanya Rasulullah. Rasulullah kata aku tak sampai hati tengok anak perempuan aku kena himpitan kubur. Allahu Akbar. Saya sendiri tuan-tuan, saya sendiri bila saya tengok 2-3 kali kes-kes orang kita ke bumi jenazah, kadang-kadang orang kita tak ambil berat langsung terhadap himpitan kubur. Himpitan kubur ni, jenazah tu masih kita nampak, jenazah tu masih kita nampak, belum lagi di kebumi, belum lagi turun. Kita ni bila kita duduk dalam kubur tu, muka kita mula dibuka, kaki kita dilunjuk, lunjuk tu mereka tepuk terus di hujung kaki kita. Kaki kita ni bergerak sikit. Dalam kitab kita, kaki kita pak sekali, pak digerakkan sikit. Kita ni tengah-tengah orang betul tu, kita tanya dah, siapa engkau? Kita tanya, siapa engkau? Kita tanya terus. Lalu dijawab terus, amalan kamu disebut. Amalan kamu yang kamu hidup di atas dunia dahulu. Kita pun dengar satu suara bawah, selamat datang, katanya suara. Suara di bawah telinga. Suara yang pertama kedengaran di bawah telinga. Bawah telinga ni dengar terus. Dengar satu suara kat bawah ni, tanya terus. Dia kata, kamu selamat datang. Sekejap lagi kamu lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu. Hanya kita pun mula tanya, siapa kau? Siapa kamu? Dia jawab, aku tanah. Tanah tempat mula kamu dilahirkan, kamu dijadikan, dan tempat ini kamu dikembalikan. Kamu boleh lihat sebentar lagi bagaimana aku akan lakukan pada kamu. Bila begitu saja, mula dalam keadaan ditutup liang lahat kita. Bila tutup saja liang lahat kita ni, bunyi tanah-tanah turun, tam turun. Turun tanah. Sampai pada lutut je. Sampai pada lutut, tak payah ke bumi lagi. Sampai pada lutut, datang dah malaikat munkar dan nakir. Bergerak malaikat munkar dan nakir. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, macam mana malaikat munkar dan nakir ni Rasulullah? Rasulullah kata, tinggi kepalanya sampai ke langit. Rasulullah kata rambut dia mencicah sampai ke bumi. Mata dia tak nampak, telinga dia tak dengar. Rasulullah kata taring gigi dia tu, kata Rasulullah, taring gigi dia tu rapat sampai ke bumi. Bawa pula belantan ni, kata Rasulullah, dalam keadaan yang bulat besar besi kat bawah ni, tajam-tajam je besi kat bawah ni, katanya Rasulullah sebut besi tersebut, kalau manusia dan juga jin berkumpul untuk nak angkat, tak terangkat walaupun seinci, kata Rasulullah. Nak sebutnya besarnya benda yang dibawa ini untuk nak mulakan sesi pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Berdiri terus depan muka kita, berdiri depan muka kita ni, halau terus sembahyang kita, zakat kita, haji kita, semua dihalau, semua dihalau. Satu dia tak halau, tak boleh nak halau. Yang saya ulang di mana-mana pun, apa dia? Quran. Tuan-tuan, Quran tuan-tuan kena baca. Jangan tak boleh baca tuan-tuan. Tuan-tuan jangan bagi mati kalau tuan-tuan tak boleh baca tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan tuan-tuan jangan bagi mati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati dalam keadaan tuan-tuan tak boleh baca Quran, confirm tuan-tuan tak lepas menghadap depan Allah tuan-tuan. Jangan bagi mati. Pastikan kita hidup, kita boleh baca Quran. Baca Quran bila kena baca Quran? Sebelum mana subuh. Ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang saya nak sebut, bangun sebelum mana subuh, doakan saya sama. Doakan, bangun sebelum mana subuh, duduk di atas tikar sejadah, duduk atas tikar sejadah, baca Quran. Kenapa? Rasulullah sebut, dalam hadis Rasulullah sebut, Quran akan menjadi peguam bela pada kamu di saat mana dihalau segala amalan-amalan yang lain. Yang Quran dia tak mampu untuk nak halau. Kenapa tak mampu nak halau? Quran bagi tahu, orang ni hidup dengan aku sebelum mana subuh, tiap-tiap hari sentiasa baca dan baca aku. Bila dia hidup dengan aku dan dia baca pada diri aku, dalam keadaan demikian, yang ni bila dibaca saja, amalan-amalan yang dibaca tadi yang menyebabkan dia menjadi peguam bela waktu mana aku menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan, aku menjawab di hadapan Allah nanti, aku akan jawab,
setiap amalan-amalan yang dikerjakan ini. Bila tanya saja, ma rabbuka, mula tanya, ma rabbuka, tanya soalan, tanya sekali. Rasulullah kata tak mudah nak jawab, tak mudah. Dalam hadis Rasulullah kata diulang sampai 3 kali. Ma rabbuka, hanya kali yang kedua tak boleh jawab lagi. Hanya lagi, ma rabbuka kali yang 3. Ma rabbuka kali yang 3 tu tak boleh jawab lagi. Pum terus. Pum tu rub masuk ke dalam 7 petala bumi. Disebut dalam rub terus. Rasulullah tunjuk ni. Masuk jari ni dengan jari ni. Rasulullah sebut. Jari ni dengan jari ni. Nak sebutnya tulang ni rub terus. Orang tu ke atas lagi ni. Orang tengah ke bumi kan jenazah kita. Keadaan yang berlaku. Ada riwayat kata lepas pada 3 langkah terakhir beza-beza berdasar pada berbezanya amalan. Kemudian ditanya, ada orang yang tanya sampai 3 hari berturut-turut, 3 malam berturut-turut, tak habis-habis lagi. Dalam kitab cerita demikian. Ada yang tanya selama 21 hari tak selesai lagi. Ada yang ditanya soalan selama 70 tahun tak selesai lagi. 70 tahun tak selesai lagi, tuan-tuan. Ada seorang tu dalam kitab Imam Qurtubi cerita, hanya secungkil gigi, penyungkil gigi je dia jual kayu api. Bila dia jual kayu api, kemudian yang beli tadi minta dia hantar ke rumah. Bila minta hantar ke rumah, dalam perjalanan dia ambil bekas kayu api itu, dia pikul, kemudian dia ambil ujung kayu api itu, dia cungkil gigi tanpa kebenaran tuan dia, tanpa bagi tahu pada tuan. Cungkil gigi ni bila ditanya, Nabi Isa AS bangkitkan dia. Bila dia meninggal dunia, Nabi Isa di antara mukjizat yang besar dia boleh bangunkan balik orang yang telah meninggal dunia. Nabi Isa AS bangunkan dia. Bila bangunkan dia, Nabi Isa tanya, apa yang sedang berlaku pada kamu? Aku sedang disoal oleh malaikat Munkar dan Nakir. Belum lagi selesai pertanyaan yang ditanya. Aku sedang diseksa dengan benda demikian. Lalu Nabi Isa tanya, tentang apa? Tentang cungkil gigi. Selama mana kamu belum selesai? Selama 70 tahun belum lagi selesai. 70 tahun, tuan-tuan. Bayangkan kalau kita ambil tanah sejengkal je milik orang. Bayangkan kita ambil hak orang 10 ringgit je. 10 ringgit je kita ambil hak orang. Berapa lama kita dalam kubur untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Tanya dan tanya. Tanya dan tanya ni tak berhenti. Berbeza-beza keadaan dan berbeza-beza amalan. Dan Rasulullah sebut berbeza-beza orang yang ditanya. Doalah pada Allah biar kita ditanya satu je soalan. Kalau boleh tak ditanya langsung. Ditanya, Ustaz, macam mana kita nak suruh kita tidak ditanya langsung? Ada satu rahsia yang besar, yang kalau boleh saya sebut juga pada malam ni. Apa dia? Rajinkan kita baca surah Al-Mulk dalam perjalanan hidup kita. Baca dan hafal surah Al-Mulk. Sebelum tuan-tuan tidur, tuan-tuan baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk di antara surah yang menghalang seorang daripada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir dan tiada azab kubur. Dengan cara amalan yang lain pun kita buat. Jangan baca surah Al-Mulk je, sembahyang pun tidak. Jangan kita yang baca surah Al-Mulk tutup aurat pun tidak. Tapi nak sebutnya, yang kita buat ni kita buatlah. Amalan kita sekarang kita teruskan. Tetapi benda apa yang kita kena ada? Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ini Rasulullah kata, kalau kalian nak tidur, kalian baca surah Al-Mulk. Kalian tidur, malam tu kalian meninggal dunia. Kerana kalian sampai ajal kalian. Rasulullah kata, tiada azab kubur dan tiada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir untuk kalian. Tak percaya, cuba mati tak percaya. Ni pun benda boleh juga nak try. Nak sebutnya gambaran pada kitanya bagaimana surah Al-Mulk yang tidak ditanya langsung. Dan ada orang yang terlepas. Contoh, siapa yang terlepas? Yang tidak ditanya di padang mahsyar, tak ada pertanyaan, tak ada azab, tak ada pertanyaan dan tiada pengadilan untuk diri dia. Di antara salah seorang, Rasulullah cerita bila berada di padang mahsyar. Kan sekarang saya tengah cerita tentang bagaimana suasana di padang mahsyar. Di padang mahsyar kita ni, dalam radio Aikim saya cerita. Bila melayang suratan amalan, orang yang pertama yang terima suratan amalan ialah Sayyidina Umar Al-Khattab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar terima dulu suratan amalan. Yang pertama terima suratan amalan sebelah tangan kanan. Rasulullah kata di kalangan umat aku Sayyidina Umar, kata Rasulullah. Bila sebut saja Sayyidina Umar, sahabat-sahabat terkejut. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa dengan Umar, kenapa tidak dengan Abu Bakar?
Tidakkah Abu Bakar itu sepatutnya menerima amalan terlebih dahulu? Kerana dia lebih terbaik dibandingkan dengan Umar, sepatutnya demikian. Lalu Sayyidina Rasulullah jawab apa dia? Rasulullah kata, Abu Bakar tidak ada pertanyaan dan tidak ada azab untuk dia. Dia sudah dimasukkan ke dalam syurga tanpa dihisap dan tidak diazab oleh Allah. Ini Sayyidina Abu Bakar disebut dalam hadis cerita benda demikian. Nak gambarkan tentang sama juga dengan kita. Ada peluang ke kita supaya kita tak ditanya langsung? Ada. Dengan apa dia? Dengan kita belajar. Di antara belajar yang kita kena dapat dalam hidup kita apa dia? Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk dia akan menjadi penghalang pada kita. Dia menjadi surah Al-Munjiyah wal-Mun'iyah. Ini di antara surah-surah yang saya sentiasa ulang. Hafal tuan-tuan, tak panjang pun, 30 ayat je surah Al-Mulk. Hafal dan jadi dia berbutir di bibir kita, sentiasa menghafal dan membaca surah Al-Mulk dalam hidup kita. Ini di antara rahsia besar kelebihan surah Al-Mulk yang Allah jadikan melalui surah Al-Mulk ini sendiri. Kita kata mesti ke malam-malam, Ustaz. Malam tu benda yang wajib. Siang hari menjadi sunat. Sunat oleh kita. Biar jadi malam nak tidur dia wajib baca surah Al-Mulk. Manakala siang hari biasakan pada kita nak jalan ke mana-mana pun surah Al-Mulk dibaca dan diulang pada tubuh badan kita ini sendiri. Kemudian ada orang ditanya soalan, diulang. Ada soalan yang ditanya satu je soalan. Ma rabbuka? Dia jawab terus, Allahu Rabbi. Dia jawab, Allah Tuhanaku. Bila dia jawab Allah Tuhanaku ni, Rasulullah kata, lapang terus kubur dia. Lapang terus kubur dia ni sejauh mata memandang. Kemudian Rasulullah kata, berubah kubur dia ni, berubah menjadi warna hijau. Cantik warna hijau. Dalam keadaan cantik warna hijau tu, tumbuh daun, tumbuh pula rumput-rumput yang warna hijau ni. Warna hijau tuan-tuan, oren tak ada dia panggil. Nak sebutnya keluarnya warna hijau ni, tumbuh warna hijau ni, jangan berkelahi dengan warna, senang itu. Nak sebutnya berubah, warna hijau tu berubah je, warna hijau. Bila berubah ni, jasad kita ni disandar di dinding kubur. Bila disandar di dinding kubur ni, melurut kain kafan turun. Bila turun kita tengok, Allah, mati dah aku ya Allah, dalam kubur dah. Teringat balik, oh yang ni yang Ustaz Ahmad Dasuki cerita dulu ni. Teringat balik yang ni kok, yang aku dengar cerita dulu mati ni. Mula kita nampak Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, saat itu roh mula masuk ke ya Rasulullah? Masuk dalam tu badan ke? Rasulullah kata ya, roh dimasukkan dalam badan. Rasa macam sekarang ke Rasulullah? Ya, rasa macam sekarang, kecuali dia masuk pada tempat yang tertentu saja, tidak masuk keseluruhan pada badan itu. Kita rasa kepala bergerak, rasa nampak semua dalam tanah, dalam gelap. Kemudian rasa semua keadaan yang sebegitu. Kalau tuan-tuan nak tahu macam mana roh ni masuk dalam badan kita ni, pernah kan orang kita kena bius paruh badan. Kadang-kadang kena bius daripada dada sampai ke bawah. Kepala ni nampak doktor buat apa, tapi badan kat bawah ni tak terasa apa-apa. Begitulah rasa pada seseorang. Ada orang kena bius seluruh tubuh badan. Yang tu roh dikeluarkan terus. Ada dalam keadaan dibius di separuh sampai pinggang, daripada pinggang sampai ke bawah. Badan kita rasa, kita bunyi semua. Doktor nak operasi apa dan rasa semua. Dalam kubur nanti Rasulullah kata rasa macam tu lah. Kita pun nampak, kita pun tanya malaikat, ni yang berubah warna hijau je kubur ni, jadi cantik, bau wangi pula ni, datang daripada mana ni malaikat? Datang daripada mana? Malaikat jawab, ni datang daripada hasil tahajud yang kamu bangun sewaktu mana kamu hidup dahulu. Waktu mana kamu hidup dahulu, kamu bangun tahajud, inilah Allah jadikan kerahmatan untuk kamu daripada tahajud yang kamu bangun waktu mana kamu hidup dahulu. Ibu-ibu, ayah-ayah, jangan tinggal bangun tahajud. Jangan tinggal bangun tahajud. Saya nak pesan diri saya pun sama. Kalau boleh kita berebut malam-malam bangun tahajud. Jangan tak bangun. Kalau kita akan rasa nikmatnya tahajud ni bila kita malam pertama di alam barzah. Malam pertama di alam barzah kita akan rasa nikmat tahajud. Sebelum mana subuh baca Quran, ulang baca ayat-ayat Quran, minta kepada Allah supaya Allah jadikan kuburan kita di antara taman syurga
jangan kita jadi kubur kita di antara kawah pada kawah neraka. Saya rasa sekadar inilah sejam saya bercakap ini, mudah-mudahan kita boleh faham bagaimana kepastian kematian dalam kehidupan kita, dan kita bermula dengan alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzakh. Bila kita berada di alam barzakh, panjang masa dia, dan kalau kita ada masa nanti kita cerita pula macam mana malam pertama di alam barzakh. Dan kalau tuan-tuan nak mudah lagi, tuan-tuan baca aja kitab yang terbaru yang saya karang malam ni rasanya ada, di mana malam pertama di alam barzakh, macam mana kita berada di alam barzakh, kemudian bagaimana kita, suasana kita tengok jumpa dengan siapa, bagaimana keadaannya, kemudian roh kita dibawa ke mana. Yang semua ni kita akan rasa bila kita berada di alam barzakh. Cuma saya diminta bercakap tentang kematian itu pasti, oleh kerana nak memastikan mati ini betul-betul pada diri kita, nak suruh kita faham, kita bersiap dalam hidup kita dan berbekal dengan amalan. Jangan kita tak berbekal dengan amalan. Ulama-ulama ditanya, bekalan apa yang kena ada Ustaz? Ada 3 je bekalan. Kalau tuan-tuan boleh jaga sikit sebelum daripada meninggal dunia. Yang pertama, jangan songsangkan akidah. Jangan tersilap dalam berpegang. Tuan-tuan jangan tersilap pegangan. Kalau tuan-tuan silap pegangan, tuan-tuan mati, tuan-tuan tak boleh mengucap lagi. Susah kita nak mengucap. Jangan kita pergi pegangan dengan pegangan Syiah. Jangan faham dengan fahaman Islam liberal. Jangan silap kita dengan nasionalis. Jangan kita berpegang dengan sekularis. Jauh sekali kita masuk komunis. Jangan. Semua itu menyesatkan dalam hidup. Tuan-tuan peganglah dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Yang ni pegangan yang paling sahih. Jangan kita tersilap. Bila nak mati itu, syaitan ganggu yang ni. Yang pertama. Yang kedua, kita kena jaga pada kita belum daripada kita meninggal dunia, bekalan kitanya yang disebut dengan ibadah yang sahihah. Ibadah kita yang betul. Jangan tersilap dalam ibadah. Buat benda-benda yang khurafat, jangan buat. Jangan buat benda-benda yang orang dalam agama tak suruh buat, kita pergi buat. Jangan. Ibadah kita biar betul. Dan yang tiga, jagalah akhlak, biar akhlak kita sempurna. Akhlak kita ni semakin kita panjang umur, semakin kita dalam keadaan saleh dan saleh. Semakin bernilai hidup kita. Rasulullah sebut, khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia orang yang panjang umur dia dan semakin cantik amalan dia. Seburuk-buruk manusia orang yang dia panjang umur dia semakin buruk amalan. Jangan tuan-tuan. Tuan-tuan jangan jadi sebagaimana Anu bin si Anu itu, yang dia dalam keadaan si fulan bin si fulan itu. Umur Allah jadikan panjang, lagi buruk amalan dalam hidup dia. Jangan. Biar kita jadi orang yang hidup dalam keadaan saleh. Tiru Allah yarham Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat. Tiru bagaimana ada keadaan yang telah ditunjukkan oleh Datuk Dr. Harun Din. Sekarang ni kita boleh tengok yang belum lagi menghadap depan Allah. Tiru Datuk Ismail Kamus. Contoh-contoh orang yang saleh ini. Tiru Allah yarham Datuk Ishaq Baharum. Di antara contoh-contoh orang yang dalam keadaan dia istiqamah dan bertahan dengan amalan saleh dan akhlak semakin baik walaupun berada pada penghujung usia dalam hidup. Ini kita kena jaga. Sebab ramai orang kita semakin tua dia semakin buruk perangai dia. Semakin tua semakin sumpah seranah tak berhenti tulis dalam Facebook, dalam Twitter, dalam Instagram yang tulisan tersebut caci maki para alim ulama. Dia mati nanti penuh dengan kebejatan akhlak dalam kehidupan dia. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan dalam hidup kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Terima kasih di atas kesempatan yang baik yang Allah kurniakan pada saya pada malam ini untuk bersama dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah bagi pada kita kemudahan yang banyak untuk kita mentaati perintah Allah dan menjadikan kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.